Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Wana ni, ha? Oh, bau tu baik. Baik. InsyaAllah malam ni kita fokus berkait dengan tajuk sihir. Jadi masalah tajuk ni jarang orang bincang. Sebenarnya seminar ni dah berapa tahun dah sebenarnya. Lama dah slide ni. Tu saya cadangkan kepada Brother Lee. Saya ambil yang ni lah, pasal kita tak boleh nak beza antara hak mana yang benar, mana yang batil sebenarnya dalam hal nak merawat dengan sihir ni. Jadi kita ada 3 bahagian sebenarnya slide. Saya tak tahulah sama ada habis ke tidak. Malam ni pukul 10.30 ni. Harap-harap habis lah, InsyaAllah. Sebab apa? Biasa saya handle benda ni 1 hari. 1 hari semuanya. Tak apalah. Hak mana yang kita lajukan InsyaAllah. Jadi bahagian yang pertama ni. Warna pulau. Jadi yang pertama ini ialah kita fokus kepada sejarah kedatangan, peranan dan amalan sihir dalam masyarakat kita lah. Dia ada sejarah dia sebenarnya. Baik. Jadi pertama kita pergi pada pengertian sihir. Sihir ni daripada kalimah bahasa Arab, Sahara. Sahara ini daripada kalimah Sahara, itulah timbulnya perkataan sahurun, makan sahur. Apa maksud sahur? Boleh nampak dah clue dia tu. Waktu sahur ni waktu yang macam mana? Bahasa Arab, sabah, zuhur, nahar, masa, maghrib, isya', lail, muntasifil lail, sahur. Kembali pada subuh, kemudian duha, kemudian zuhur balik. Inilah nama-nama waktu di sisi bahasa Arab. Kita dah siang malam, pagi petang, dah zuhur. Jadi sahur ini menggambarkan keadaan yang gelap. Keadaan yang gelap, yang sulit untuk kita nak melihat. Kalau dalam keadaan gelap, benda yang bergerak depan kita tu apa benda tu? Orang ke, lembu kambing ke? Kalau orang pun, siapa orang tu? Sebab dia dalam keadaan kelam. Sahur ini ialah waktu kelam, waktu yang sulit untuk kita nak membezakan ataupun kita nak memastikan apa benda. Jadi sihir ini daripada situ timbul kalimah as-sihru. Jadi dia dah jadi satu kata, panggil kata terbitan lah, as-sihru. Jadi as-sihru ini ialah suatu yang menutupi realiti atau hakikat, menutup sesuatu hakikat. Jadi orang luar nampak macam ya, tetapi bukan, macam Fata Morgana. Fata Morgana itu sendiri sebenarnya sihir. Nampak macam air, pergi dekat tak ada. Itu dia. Itu daripada kalimah sihir. Itu dari segi bahasa. Tapi dari segi istilah yang disebut oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Okey, maksud sihir itu ialah persepakatan erat antara tukang sihir. Tukang sihir itu Tok Pomoh lah, dengan syaitan ataupun jin lah kita panggilkan, yang mensyaratkan tukang sihir tersebut melakukan perbuatan haram dan syirik. Dia sampai menyerahkan segala bentuk ketaatan kepadanya dan kepada syaitan demi memperoleh bantuan dan pertolongan yang dihajati. Itu maksudnya. Artinya adanya hubungan antara manusia dengan jin. Itu dipanggil sihir, demi untuk mencapai satu objektif. Kemudian jin yang ketolong lah. Gitu dia. Baik. Kena ni. Syarah, maknanya apa maksud persepakatan ni? Jadi kalau sebut persepakatan ini, benda ni apa jua persyaratan. Sebab tu orang nak jadi bomoh jin ni, apa jua jin syarat pada dia, dia akan terima mereka.
Sama ada syarat dia melibatkan perkara haram, perkara syirik dan sebagainya, dia akan ikut. Ada orang nak darah, dia ambil darah. Ada nak pergi curi barang, ambil curi barang. Suruh bawa benda-benda pelik, bawa benda pelik. Suruh cari ayam putih lah, cari ayam putih. Kuda putih lah. Cari mana putih ni? Jadi saya orang kampung, duduk kampung masa mak kita sakit dulu, tak ada dah nak cari doktor. Mana ada doktor boleh rawat orang yang kena rasuk jin ni? Jadi panggil Tok Bomo lah. Jadi Tok Bomo suruh kita tengah malam buta, suruh pergi ambil buah kelapa. Kamu pergi ambil buah kelapa, yang kelapa itu hendaklah jatuh ke matahari. Hendaklah mau ambil matahari naik. Pokoknya tu tinggi. Syarat pula ambil kelapa yang tak tua dan tak muda, yang beringu. Allah punya lah. Kelapa tu kan yang masih hingu-hingu tu kan, yang baru-baru nak kerah tu. Dia suruh ambil yang tu. Malam buta mana boleh kita kena? Zaman dulu bukan ada torchlight besar tu, tak ada. Pokok tinggi je. Jadi saya dengan abang saya naik. Hak mana se? Bedah je lah cara apa dengan malam-malam buta ni. Kita pun ambil je. Rumah ya dah. Dia tak cakap apa pun. Kita diam berdebat ni, tinggal dia tahu kita ambil hak yang belah timur kalau utara selatan ni. Ingat ke? Tak ada, dia ambil, dia pun suruh kupas sebagainya, dia pun diam. Kita cakap dengan Tok Momo nipu, tak tahu ke. Tok Momo tak tahu juga. Menunjukkan bahawa dia syarat tu, jin yang mensyaratkan tu, jin ni pun bodoh, dia sekolah ke jin ni? Jin tak sekolah. Sepanjang saya rawat orang masuk jin ni, saya tanya jin ni, tanya umur dia tak tahu berapa umur dia. Mu umur apa tahu? Aku tak tahu. Tak tahu ya. Tak tahu. Berapa lama dah kamu duduk dalam tubuh orang ni? Toh, masa dia sekolah. Dia semua masa sekolah ya. Dia tak tahu tingkatan 1, tingkatan 2, dia tak tahu. Jin ni bodoh, dia tak tahu apa pun. Jin cerdik duduk masjid. Hak jin masjid, duduk masjid, dia ngaji, dia belajar, dia masuk universiti, tu cerdik, dia tak ganggu orang. Dan dia tak duduk dalam tubuh orang. Ni jin yang bodoh, balur, dia tak tahu apa. Jadi dia ni yang mensyaratkan pada kita. Jadi tak kira. Curi seluar dalam wanita pun ada syarat. Curi ayam orang pun ada, curi telur tengah malam pun ada. Telur nak buat apa nama, awak telur, tapi telur syarat dia telur kena curi. Buat kerja pun haram dah. Lepas pada tu persyaratan yang tak masuk akal. Nak cari rusa putih mana tengah malam buta. Jadi kita beli rusa, kita sembocak lah bercerita. Ayam putih lah. Dulu dah ni bijak dah orang dah mula cerdik dah. Tapi masih berlaku. Kalau Indonesia still masih laku untuk bomo Indonesia ni. Tapi Indonesia punya bomo, wah, barang bitak, barang boleh, barang nak, barang jadi orang kata. Jadi hubungan ni istilah dia ialah sihir. Pasal apa? Pasal hubungan mereka ni kelam. Kelam dua ni. Antara halal dan haram, antara batil dengan kelam, tak nampak. Tapi yang pastinya ialah kelam. Pasal apa? Sampai situ ada unsur syirik. Syirik itu gelap tak? Syirik itu gelap. Dia zulumat. Zulumat, kelam. Baik. Orang yang telah mempunyai hubungan jin sihir ni, maka digelar as-sahid. Itu bahasa Arab. Iaitu tukang sihir. Atau syaitan manusia. Kerana masing-masing sudah berbay'ah atas kesyirikan dan kejahatan. Walaupun mata kasar dia orang alim. Dia ada hubungan dengan jin. Pakai jubah, pakai serban. Tapi dia ada hubungan dengan jin. Dia pun tak bomoh juga. Tapi dia tu kau istilah. Dia tu wali pula dah. Tengok, dia tu ada hubungan dengan iblis, kemudian ditukar nama wali. Dah kita pun kena tipu. Baik. Jadi itulah, tapi di mata akidah Islam dia adalah penolong iblis, ansar iblis. Baik. Kebanyakan orang buat bomoh sendiri ni dia tak sembahyang, Ustaz. Sembahyang? Siapa? Sembahyang? Gua nak gini-gini. Jadi gigi undur pula belakang, lagi ustaz. Okey, tak apalah, biar ke dia. Biar ke dia. Nampak tak orang belakang? Nampak tak? Entah kena perbesarkan. Kita
Kita orang ulu bukan reti ngak benda-benda ni. Larangan Allah Ta'ala dalam surah Yasin. Tapi hak yang baca Yasin kuat awak benda ni. Dia baca Yasin dia tak malah jemaah, tapi hak Yasin larang dia tak ikut. Alam a'had ilaikum ya bani Adam Allah ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa'buduni hadza siratal mustaqim. Hak tu ajaran surah Yasin tapi tak buat. Dia lah berbondong-bondong pergi jumpa tu bohong. Bukankah aku telah perintahkan kepada wahai Adam supaya jangan kamu menyembah syaitan. Masuk pengabdirian kepada syaitan ni wa'ibah ketaatan, ikut taat semua. Innahu lakum aduwwun mubin. Itu musuh kamu yang paling nyata, yang paling real. Yahudi Nasara ni musuh tak? Yahudi Nasara musuh, tapi Tuhan ada kata mubin. Tapi untuk syaitan ni mubin. Beza tu mubin dengan tak mubin. Jadi syaitan ni mubin. Sebab tu kita kena tahu jalan-jalan syaitan ini. Jadi buku yang paling bagus yang menerang tentang jalan syaitan ni Talbis Iblis. Bacalah buku tu. Baik. Kewujudan jin. Jin ada ke tak? Jin ada lah. Siapa dalam Quran pun ada satu surah namanya surah jin. Ada orang yang tak mengaku ada jin. Saya jumpa dua orang ni. Kata jin tu tak ada, kata fantasi je. Buat pada apa benda, buat pada dia tu banyak baca Quran. Lepas tak jumpa kalimah jin dalam Quran. Allah Ta'ala sebut Al-Quran dan hadis sahih banyak tentang jin. Macam firman Allah Ta'ala tentang kejadian jin. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan sesungguhnya kami telah mencipta Adam AS dari tanah liat yang berasal pada lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam daripada unsur api yang sangat panas. Ada riwayat Israiliyat yang tak sahih menyebut tentang kejadian jin 1000 tahun sebelum manusia. Itu adalah Israiliyat dan tidak sahih, bahkan ada palsu. Sama ada cerita tu, banyak cerita tu kan. Orang kata jin dicipta 1000 tahun sebelum Adam. Dan Nabi SAW sendiri dalam riwayat Imam Muslim, khalaqatil malaikatu min nurin wa khalaqatil jan min marijin min narin wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Malaikat dicipta pada cahaya, pada jin pula dicipta pada nyalaan api, manakala Adam pula dicipta seperti yang disifatkan kat atas sekalian. Ada orang tanya, dah kita dicipta daripada tanah, mengapa tak ada tanah sekarang? Ini kulit tak ada tanah. Dia cerita dia macam kuih kek Sebelum nak jadi kuih kek tu apa benda dulu? Tepungnya dengan telur, dengan margarin, dengan gula, dengan warna, dengan susu, dengan mentega, dah cip apa benda tak tahu lah, apa tahu lah benda tu. Mau? Itu unsur dia. Ada berapa 5, berapa unsur, ada 10, ada macam-macam bahan. Kita diciptakan oleh manusia, diciptakan Tuhan pun mempunyai berbagai warna kulit. Mengapa berbagai warna kulit? Kerana berdasarkan unsur tanah yang diambil oleh malaikat maut di bumi. Ada hadis panjang riwayat Abi Hatim dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Hadis itu sahih, menyebut tentang kejadian manusia ini. Saya pendekkan. Mana malaikat maut ni, mula malaikat biasa dulu pergi ambil. Nak pergi ambil tanah ni, minta izin lah dengan bumi ni, yang aku nak ambil tanah ni. Kata bumi, a'udzubillahi mink an tanqusa minni. Aku berlindung kepada Allah Ta'ala daripada mu nak cuba mengurangkan tubuh aku ni, kata tanah. Jadi malaikat pun takut dah balik jumpa Tuhan. Mana tanah? Ya Rab, bumi berlindung kepadamu, jadi aku tak berani nak ambil. Turun, pergi ambil semula. Pergi untuk kali kedua, sama juga. Balik. Tak boleh. Dia berlindung denganmu. Malaikat maut, pergi ambil. Maka malaikat maut pun turun. Benda yang sama disebut oleh bumi. Maka kata malaikat maut, wa inni a'udzubillah min an arjbiduni syai'. Aku juga berlindung kepada Allah Ta'ala daripada aku balik jumpa Tuhan tanpa aku ambil sesuatu. Suruh saja dia pun ambil, peduli apa, marah tak marah.
Maka diambilnya warna kuning, putih, hitam, bau ke apa ke benda semua bentuk tanah atas muka bumi diambil, dibuat naik ke langit sana. Di situlah Allah Taala mengadun, lepas mengadun akhirnya mencipta kerangka, kerangka tu dia panggil marijin, dia panggil salsalin min hama'in masnun. Salsal adalah kerangka daripada apa? Daripada adunan tanah yang berbagai warna dan bau itu. Hama'in masnun itu adalah tanah yang berbagai-bagai rupa, warna, bau dan sebagainya. Salsal artinya kerangka. Umpama kita ambil pinggang tembikar, betul kan? Kita ketuk keng keng keng, tak? Pinggang tembikar ataupun pasu. Pasu puk puk. Jadi pasu tu asal daripada tanah kan. Itulah manusia. Jadi manusia di kita, unsur kita asal adalah tanah. Sebab itu apabila kita mati di tanah-tanah, lalas kali kita repuk habis. Kita repuk, kita kembali semula unsur kita tanah lah. Dia takkan jadi dah maknanya apa nak lain pada tu. Dia takkan bertukar jadi cahaya, tak ada. Siapa iblis? Iblis ini menurut ulama situ, itu Ibn Abbas, Mujahid, Qatadah, Hasan Basri, iblis itu adalah bapa bagi sekalian makhluk jin. Sama ada jin itu beriman atau kafir tak kisah, dia ya mula-mula sekali. Cuma seluruh zuriat yang kufur seperti bapanya digelar syaitan. Syaitan itu adalah satu sifat syaitana yashtunu. Syaitan itulah melencongkan daripada jalan yang lurus. Artinya sedang duduk dalam highway ni, elok-elok dia tukar signboard, dia alih signboard, jadi orang pun ikut signboard lain. Asalnya straight aja letak signboard ke kanan, restoran daging rusa, kita pun pergi. Dengan dalam tu ada zoo pula, Datuk Zoo Rimau. Jadi dia ni dia dikalih. Syaitan artinya memesongkan atau mengkalih signboard yang benar tu kepada kebatilan. Jadi syaitan ni ada dua, syaitan manusia pun ya, syaitan jin pun ya. Kalau manusia mengalih manusia daripada tauhid kepada syirik, syaitan juga. Mengalih manusia daripada baik kepada jahat, syaitan juga. Cuma janganlah sebut muni syaitan, dia bagi penapar kita, susah kita. Okey. Sebab itu dalam surah ini surah Al-Kahfi ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi'sal zalimina badala. Ingatlah ketika Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, sujudlah kamu pada Adam. Sujud semua kecuali iblis. Banyak versi. Ini surah Kahfi, ada surah Baqarah, ada surah Al-Hijr, banyak. Maka sujudlah kecuali iblis. Siapa iblis? Dia adalah minal jinni, daripada makhluk jin. Fafasaqa amri rabbih, dia durhaka perintah Tuhan. Asa, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan menurut perintah. Afatattakhidunahu, apakah patut kamu mengambil beliau, menjadikan beliau, melantik beliau, wa zurriyatuhu awliya, dan seluruh zuriat keturunannya itu sebagai pemimpin, sebagai penolong, sebagai kata orang penasihat, sebagai kata orang juru pandu kehidupan. Itu dia. Min duni, selain daripada aku, selain daripada ajaranku, selain daripada perintah aku, sebagai suruh aku. Wahum lakum adu, sedangkan mereka tu musuh kamu. Dua kali Tuhan sebut musuh kita jumpa. Tadi satu, ni satu. Bi'salil zalimina badala. Orang yang paling zalim dalam muka bumi ialah menjadikan syaitan sebagai pemimpin. Itu orang paling zalim. Sebab apa? Sebab dia menuju kepada kesyirikan. Iblis, matlamat dia ialah syirik. Objektif dia adalah syirik. Jadi syirik itu tidak suruh kita buang pakaian kita ni. Dalam keadaan orang yang maknanya kuat agama, dia akan syirikkan dengan cara agama. Ahli muka dia syirik dengan cara ahli muka.
Macam-macam cara. Dia 1001 jalan cara syirik dia boleh buat. Sebab dia lebih alim tentang kehidupan atas muka bumi ni. Kita baru. Dia lebih dulu. Baik, ayat Quran kata illa iblis kana minal jins. Itu dia. Itu dia. Jadi itu dalilnya. Jin beranak pinak dan keturunan. Jin pun berkahwin. Hak berkahwin lah. Hak yang berzina lah. Macam kita juga. Berkapa juga. Main Facebook pun ya juga. WhatsApp pun ya. Main pun ni. Teknologi dia hebat pada kita. Teknologi wave ataupun teknologi wave ni jin lagi hebat pada kita. Kita ni maknanya ambil kita ni adalah umat yang kedua di muka bumi ni. Sebelum tu lah mereka. Baik. Dia ada anak pinak dan keturunan. Ini jelas dalam surah A'raf ayat 27. Ya bani adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatuhuma innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Jadi hai anak Adam, jangan sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana itulah menipu mak bapak kamu dan akhirnya mak bapak kamu dikeluarkan daripada syurga. Tipulah kan. Iblis tu dulu pernah berjaya menanggalkan pakaian daripada tubuh badan kedua-duanya mak bapak kita tu. Asalnya pakaian tu maknanya tutup aurat. Jadi iblis ni dialah yang menanggalkan pakaian, akhirnya memperlihatkan kedua aurat masing-masing. Sesungguhnya dia iblis wa qabiluhu, qabilah dan suku sakatnya. Artinya qabiluhu anak pinak dia, keturunan dia dapat melihat kamu sedang kamu tak dapat melihat mereka. Ini yang masalahnya. Kalau kita dapat lihat dia, tak apa kali kita tak ada kerja lain, pakai duk kejar dia hari-hari. Kerja dia kacau kita kerja. Jadi dalam kali kita nak kerja apa tamu ke bumi. Kerja kita berperang dengan iblis hari-hari. Itu sebab antara mengapa Allah Ta'ala tak bagi kita lihat dia, tapi dia lihat kita. Ini masalahnya. Dia hak kita. Sebab itu kita dibekalkan oleh Nabi SAW berbagai zikir harian, pagi dan petang, supaya kita tak diganggu. Hatta nak masuk tanah pun Nabi ajar. Sebab tu penyakit yang paling banyak rasukan ni yang berlaku ni kis dalam tandas. 20 pesakit, 5 confirm dalam tandas. Bila mau masuk dalam tubuh orang ni? Masa dia berok. Sedap dia jawab. Masa buang air dia masuk dalam tubuh orang. Maknanya tak baca doa. 5 atau 20 pasien yang saya rawat ni, 5 memang confirm. Biasanya akan masuk melalui kenapa? Kerana duduk lama. Sebab tu di antara penyakit orang tu menghadapi masalah histeria apabila dia masuk tanda duduk berjam-jam dalam tu. Tu ada masalah tu. Orang mandi 10 minit, dia mandi kat 2 jam. Itu tanda tu. Mana masalah tu. Tanda masalah dia ada benda tak benda tu. Sebab tu jangan berlama-lama dalam tandas ni. Tandas tu buat macam-macam, dia baca pula tandas. Tandas bukan tempat baca, tandas tempat buang air lagi cepat-cepat. Itu dia punya headquarters iblis sebenarnya tu. Headquarters dia. Bila tiap kali kita rawat tak sampai 1 jam, mesti dia bangun nak pergi kecilnya. Tadi kita kata kamu buang semua, nak buang air ke besar ke kecil, buang sekarang, buang. Kita baca tak sampai 20 minit, kejapkan nak buang air. Nak pergi jumpa, nak pergi hospital dia dalam tu kan. Nak pergi jumpa doktor, berapa kali gigi dia patah jumpa doktor gigi. Gitu. Baik. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan itu pada pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Jadi orang tidak beriman, dia pilih syaitan. Agama, jin ada agama tak? Jin ada agama. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut Al-Quran, sanafrugu lakum ayyuhas saqalan, kami hanya akan menguruskan hitungan dan balasan amal kamu di hari kiamat, wahai as-saqalan. As-saqalan ialah 2 golongan yang menerima beban syarak. Golongan mukallaf di dunia ini ada 2 golongan, satu golongan jin dan satu golongan manusia. Artinya dia beragama.
Jadi dalam hal ini, dalam surah Jin ada ayat yang menjelaskan mereka ni beragama. Wa anna minna salihuna wa minna duna zalika kunna taraiqa qidada. Dan bahawa sungguhnya memang maklum ada di antara kita, jin sendiri beritahu, antara kita ni ada golongan yang baik, golongan yang beriman, dan ada di antara kita yang jahat lain pada itu. Kunna taraiqa qidada. Kami menempuh jalan dan cara hidup berbeza-beza. Apa maksud cara hidup berbeza-beza? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan bahawa ada di antara kita golongan yang baik. Yang ini golongan yang soleh. Ada di antara golongan daripada golongan yang tidak soleh. Artinya golongan ahli munkar, jahat, kaki nipu, meropok, rasuah sebagainya. Tahu? Kemudian menurut jalan kunna taraiqa qidada, menurut jalan yang berlainan antara kami beriman dan ada yang kafir. Jadi Al-A'mash menceritakan kami pernah didatangi tetamu jin. Al-A'mash adalah ulama besar zaman as-salafus salih. Al-A'mash dia muhadis, so ada hadis yang terkenal. Dia pun bertemu dengan jin. Maka aku bertanya kepadanya, apakah makanan yang paling disukai oleh masyarakat kamu? Nasi. Rupanya jin ni daripada jin Asia, dia tak buat roti. Jin ni rupanya barangkali dia keturunan Asia kita ni, nasi. Si baik tak khabar nasi dagang. Allah kalau tidak malu kita organ tu. Jawab si jin. Kemudian kami pun membawa pada mereka nasi. Aku kemudian melihat kepala nasi itu terangkat, tapi aku tidak melihat siapa pun. Aku pun bertanya lagi, apakah golongan pengikut hawa nafsu ada di dalam masyarakat kamu seperti yang ada dalam masyarakat kami pengikut hawa nafsu? Yang ni orang yang melaksanakan ataupun menjalankan urusan agama ikut suka dia. Ikut suka dia. Ya, jawabnya. Apa pandangan kamu tentang golongan Rafidhah Syiah? Zaman A'mah Syiah dah kuat dah. Kata jin, mereka puak yang paling rosak sekali di kalangan kami. Jin pun tak suka Syiah. Kita boleh ambil Syiah buat kawan. Jin tak suka Syiah. Sahih isnad menurut Hafiz Imam Zahabi. Tengok. Itu dia. Tengok dalam tafsir Ibnu Katsir ada dia punya statement ni. Artinya zaman-zaman dulu pertemuan antara jin dengan ulama biasa. Ini satu kisah. Kalau anda kata baca buku tadi, saya terjemah ada 2 buku. Satu buku khusus untuk rawatan, nama Senjata Tajam untuk lawan sihir dan ilmu hitam. Dan satu lagi buku tu mengenai khusus mengenai jin. Jin, rasukan. Rasukan jin dan rasukan. Ada 2-3 cerita pertemuan ulama-ulama dulu dengan jin ni. Ada dialog. Ada dialog. Ustaz, macam cerita Firauni tu kan, menampakkan masyarakat alam bunian tu rasa-rasa dia orang ni buat filem ni macam-macam, dia ikut kepala dia. Tapi hakikatnya jin dia ada kehidupan dia sendiri. Kunna taraiqa qidada, itu ya kami punya kehidupan kita. Artinya dia kehidupan dia, kita kehidupan kita. Cuma gambaran-gambaran manusia ni itu adalah dia punya imagine dia. Setiap orang imagine berlainan. Orang Europe ataupun orang barat, imagine dia berkaitan dengan jin lagi hebat dari kita. Sebab itulah minatnya orang kita ni buat cerita hantu lah, cerita jin lah, buat cerita jangan pandang belakang lah, jangan pandang atas bawah, macam-macam cerita. Macam-macam cerita. Baik. Kata Syekh Al-Jazari dalam tiket tafsir dia, Aisyah Tafasir, siapa dia ada tahu bahasa Arab sila tengok surah jin ni. Golongan yang baik keadaan ditafsirkan sebagai golongan beriman dan berada di atas jalan yang lurus, jalan iman dan taat pada Allah, yang ini dia Muslim. Jin Muslim. Yang lain daripada itu iaitulah mungkin dhaif iman Muslim, dhaif iman Muslim, ahli munkar Muslim yang maknanya sekadar jadi Islam je, gitu. Menurut jalan cara dan jalan berbeza, mempunyai aliran kepercayaan atau pemikiran agama yang berbagai. Ini dia. Jadi ada mereka Yahudi, Nasrani, Banyusi. Apabila Islam datang, sebagian mereka menjadi Islam, namun setelah Islam ada di antara mereka menyusiri pula ajaran Qadariyah, Murji'ah, Khawarij, Syiah dan macam-macam lagi. Sama aja. Sama. Kita pernah mengawak jin.
Jin Buddha, jin Hindu. Jin Hindu paling bagus kali. Dia mensyaratkan kita nak keluar, suruh kita pergi beli ayam KFC. Aduh, ayam KFC. Aku daripada tadi duduk sini lapar perutmu nak ayam KFC. Ayam KFC. Mayu, dia punya syarat tu. Baik, jadi daripada ayat ini dapat kita fahami bahawa jin itu ada Islam beriman dan ada yang kafir, murtad pun ada. Ahli munkar, ahli bid'ah pun ada. Golongan jin yang beriman hidup dengan cara kesolehan, takwa, dan tidak melibatkan diri dengan aktiviti yang bawa kepada dosa dan syirik. Dia tak akan buat benda. Sampai macam kita orang beriman yang soleh, kita akan buat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut pendirian mereka ni, kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Ini pernyataan mereka. Katakanlah, wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawa sungguhnya satu golongan jin telah mendengar Quran yang aku bacakan. Ini kisah pada waktu subuh. Ayat ni diulang balik dalam surah Al-Jasiyah ke surah mana satu lagi tu. Lalu mereka menyampaikan hal itu kepada kaumnya dengan berkata, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran, sebuah kitab yang suci yang susunannya dan kandungannya sungguh menakjubkan. Kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul. Lalu kami, kata jin, kami beriman padanya dan kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan suatu makhluk dengan Tuhan kami. Artinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama dengan kita. Dan pasal apa orang kata dia tu jin Islam? Bukan jin Islam tapi jin Islam munkar. Semua macam kita, dia Islam, dia minum arak. Kita nak kata dia kafir dah boleh. Datuk dia minum arak dosa besar, kafir dia bukan kafir keluar pada agama. Kafir dia kafir perbuatan dia. Dia panggil kufur amali. Dia panggil kufrun dunan kufur. Kufur tapi tak mengeluarkan daripada agama. Sebab tu pembuat dosa besar ni, jangan kita keluarkan dia daripada agama. Jangan kita kata dia tu adalah kafir total. Tak boleh. Dia Muslim tapi naqisul iman. Muslim tapi iman yang nipis. Selagi orang ada la ilaha illallah dan tidak membatalkan kalimah syahadah ini dengan perkara-perkara yang boleh bawa pada murtad, selagi itu kita tak boleh kata dia itu kafir yang keluar pada agama Islam. Jangan. Ini adalah pendirian ahli sunnah wal jamaah. Golongan khawarij tidak. Golongan khawarij siapa yang terlibat dengan dosa besar, kafir kekal dalam neraka. Oh, berat fahaman ni. Kita ahli sunnah yang benar tak begitu. Baik. Jadi pendirian mereka tidak akan syirik kepada Allah Ta'ala. Ini sifat jin yang beriman dan beramal soleh. Jadi mereka dengan dunia mereka dan manusia dengan dunia manusia. Jadi ia tidak akan. Sebab tu mana kita ada dengar Nabi SAW ini pernah dalam sejarah hidupnya ia pernah meminta tolong dengan jin. Ada. Ataupun jin datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, kita pun nak pergi perang Badar yuk. Ataupun perang Badar mungkin Islam tu baru lagi. Okey, perang Khandaq. Perang Hunain. Konongnya tak ada riwayat. Tapi jin datang untuk belajar dengan Nabi SAW. Yes, ada riwayat. Dan jin kena bunuh di zaman Nabi SAW. Ada riwayat. Jin kena bunuh pasal dia datang ke alam manusia, ia berupa dengan ular. Sebab itulah hadis larang kita bunuh ular dalam rumah ni. Kita halau dia, suruh keluar je. 3 kali keluar, kalau duduk situ baru kita bunuh. Jangan kita bunuh dulu. Dia boleh berupa ular. Sebab tu orang yang mimpi ular acap kali dalam tidur dia, itu tanda-tanda jin sudah menguasai diri dia. Kebanyakannya kalau anak acap kali dia mimpi jin tu, jin dah ada dalam tubuh dia. Kemudian pergi pada alamat. Sebetulnya dalam alamat ada lepas pada ni, tapi tak bersebut. Kemudian dia ada pula simptom lain. Apa dia? Perubahan diri dia, emosional dia berubah. Daripada seorang yang happy-happy, tiba-tiba dia senyap. Daripada seorang yang happy, tiba-tiba mai sedih, suka menyendiri, tak suka nak layau. Tu semua tu dia dah mula start. Nanti kita akan bincang dalam part yang kedua nanti, insyaAllah. Jadi golongan jin yang kafir, munafik, jahil, sesat, ciri keman mereka sama berbeza dengan golongan yang pertama. Golongan ini dah yang memperbodohkan manusia, khianat manusia, menghalang manusia daripada kebenaran dan heret manusia ke kesesatan dan syirik. Ini golongan ni.
Golongan ini menjadi pujaan manusia yang bernama bomoh tu. Jadi Allah Ta'ala dah sebut golongan ini dalam surah Jin yang sama, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhu nami rijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada bahawa sungguhnya ada amat salah perbuatan beberapa orang daripada manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin. Kerana dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat. Pada asalnya jin tak ada apa-apa. Tiba-tiba duduk bawah pokok, wahai penunggu pokok ni, minta tolonglah, nak cucu cicit nak tumpang tidur sini. Malah sekarang dia pergi goyang pokok tu, nak suruh takut lagi. Wak keluar suara pula, nak tidur sini boleh, ayam 3 ekor, ayam KFC dia ambil sekarang. Pergi ambil KFC pula. Jadi kena tipu gitu ya. Padahal kalau nak kata bismillah, kita duduk sini, azan solat, lari dia. Azan lagi. Jadi gini, rangkaian nama menunjukkan satu hakikat. Okey, kita selalu dengar kalimah makhluk halu lah, iblis, khaddam, Islam, penunggu, jebalang, toyo, pelesik, puaka ke, puteri satu bong ke, puteri tak kira lah, orang buniang ke, rijal ke, semua ini merujuk kepada satu namanya, jin. Jadi jangan kita terpengaruh. Orang buniang lain, nak suruh nampak sedap lagi, khodang Islam. Dia, kita gawat dia tu khodang Islam. Kena tipu gitu ya. Khodang Islam. Islam ni tak perlu pada khodang. Allah Ta'ala cukup dah. Kita iyyakan na'budu wa iyyakan nasta'in. Tak perlu ada perantara antara Tuhan dengan khodam Islam. Tak perlu. Banyak mana kita kena tipu kan? Baik. Saka mana saka? Supaya lah tu. Saka tu masuk penyakit. Saka adalah istilah kepada satu penyakit yang ada kaitan dengan jin juga. Saka itu adalah satu jenis nama sakit. Jadi istilah sakit, dia panggil sakit yang melibatkan apa, jin yang berwaris, mewarisi. Jin diwarisi. Sebenarnya jin itu bukan diwarisi pun, oleh kerana mungkin ada di antara keluarga dia tu yang ada hubungan dengan jin. Bila tuan dia mati, jin tak tahu nak duduk mana, maka dia pindah kepada ahli keluarga yang ada. Jadi ahli keluarga tu lah pakainya. Jadi berpindah. Jin ni jahat ni. Bila dia duduk dengan kita, makan minum free, semua benda free. Bini kita punya bedanya. Kalau anak kata jin tu jatah. Kalau jin betina pula, dia pula bedah kita pula. Jadi itu yang seronok nak duduk dengan manusia ni. Duduk manusia. Ada kes di Seremban. Beberapa yang tahun yang lalu ketika saya masih di Kuala Lumpur ni. Bujang dia masa tu dah kahwin je. 15 tahun hidup dengan jin. Dia dah sedar bahawa dia duduk dengan jin. Dia berkahwin. Time bini dia tak ada, dia ingat bini dia. Sebenarnya bukan bini dia. Lepas tu bini dia muncullah, alhamdulillah lah, sister tu memang seorang yang dia keturunan Sikh dan revert dengan anak 2 orangnya, menghadapi suami yang macam tu, tapi dia memang steady betul dia punya Islam dia. Saya salute betul dia. Kata baguslah. Kalau dengan orang lain bakal mungkin murtad dah kot. Awal 90-an ni Islam tak kuat mana lagi, orang baru revert ni, tapi dia memang betul bagus. Siapa tu laki nak bunuh dia, lari bawa anak 2 orang tu, lari sampai ke Kelang. Dia tak ada family, dia pergilah keluarga laki ni yang kat Kelang sana. Tapi dia bijak lah, dia tak ambil taksi, dia khabar masalah pergi sana, selamat duduk sana. Kita lah kena pergi pula. Dia cerita duduk 15 tahun. Dia tak tahu bini dia ke bukan bini dia. Kaji boleh berupa kan? Dia boleh berupa. Jadi analoginya ginilah kenderaan. Jadi nama kenderaan tu macam-macam. Perahu garang pun ada lah, perahu laut. Tahu ke perahu garang ni? Kena pergi lah gantung kita kat muzium. Pergi muzium. Di bawah muzium tu ada kapal besar tu. Ada 2 biji kapal besar tu. Dia punya tiang layar dia satu, dekat-dekat satu pemeluk ni. Orang Terengganu panggil itu perahu garang. Pasal perahu ni nak olik daripada Thailand ke, bawa garam dulu. Bahan yang paling banyak import dulu ialah garam daripada Siam. Perahu layar, bas, basikal, kereta api, komuter, kapal terbang, kapal laut, lori, itu semua kenderaan.
Okey. Benda pula di situ. Oh, nama iblis. Okey, ramai beranggap bahawa iblis adalah malaikat. Salah. Pertama, salah dengan ayat Quran yang kita belum baca. Dan ada yang menamakan dia sebagai Azazil pun salah. Sebab Allah Ta'ala kata dia iblis. Dia bukan Azazil. Nama Azazil ini apa khabar Isra'iliyat bukan daripada sabdaan Nabi SAW. Perkataan syaitan. Syaitan bermaksud menjauhkan. Artinya lah usaha menjauhkan, mengalihkan pandangan perhatian, menyesatkan, menghalang manusia dari jalan Allah, membohongi, mencerca manusia atau memerangi Allah, Rasul serta pada pendakwa Islam, dinamakan syaitan. Jadi untuk kalimah ini Allah Ta'ala rangkumkan syaitan, jin dan manusia seperti firman-Nya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu musuh. Ada nabi itu memang ada musuh. Artinya orang yang nak melaksanakan dakwah Islam ni atau nak menyuruh agama ni, jangan harap dia sukses lah. Dia ada ujian, test. Jadi ujian dia bukan masuk dewan peperiksaan. Tak ada. Ujian dia ni lah bendanya. Syaitan pada jin dan manusia. Kalau manusia dengan cara manusia, dengan jin cara jin lah. Setengahnya membisik setengah yang lain, kata-kata dusta. Artinya syaitan ni akan berkawan dengan syaitan manusia ni. Mu pergi buat gini, mu pergi buat gini. Idea jahat tu ada je datang. Daripada mana datang? Syaitan yang beritahu. Jadi kata-kata tu indah. Susunannya pun indah untuk memperdayakan pada pendengar. Kejadian Adam. Ini sejarah dia dan perbudakan iblis pada Allah Ta'ala membawa munculnya fahaman sihir. Ayat dia panjang ni. Ini surah Al-Kahf, surah Al-Hijr. Ini sejarah wujudnya sihir ni. Ayat surah Al-Hijr 28, 43 dan surah A'raf yang kita sebutkan tadi. Allah Ta'ala berfirman pada malaikat, aku hendak mencipta manusia daripada tanah liat yang kering yang berasal dari tanah yang kental, yang berubah warna dan bau. Kemudian apabila aku sempurnakan kejadiannya serta aku tiupkan padanya roh dan bercipta aku, maka hendaklah kamu bersujud padanya. Setelah selesai kejadian Adam, maka sujudlah sekalian makhluk. Malaikat itu semuanya sekali malaikat iblis. Ia enggan turut bersama mereka untuk bersujud. Allah Ta'ala bertanya, hai iblis, apa sebabnya engkau tidak turut bersama mereka yang sujud? Jawab iblis, aku tidak patut sujud kepada manusia yang engkau jadikan dia daripada tanah liat yang kering, yang berasal dari tanah kental yang berubah warna dan baunya. Kurang ajar tak iblis ni? Lam asjuda lima khalaqta tina. Aku tak akan sujud. Dan ni lam asjuda min hamain masnun. Sebut di sini. Akhirnya Allah Ta'ala kata, keluar kamu. Keluarlah engkau daripada syurga itu. Kerana sungguhnya engkau dari sekarang ke masa depan, sampai ke satu masa, adalah satu makhluk yang terkutuk. Laknat. Dan sungguhnya engkau ditimpa laknat terus menerus hingga hari kiamat. Mu keluar pada syurga, dan aku laknatmu sampai ke hari kiamat, kata Allah Ta'ala. Artinya iblis tahu bahawa dia tak ada tempat dah. Tidak ada harga diri lagi dah. Iblis bijak. Serta-merta datang kepala dia ni, dia punya rancangan. Pasal apa? Kerana Adam lah dia kena usir dari syurga, dan kerana Adam lah dia dilaknat. Jadi dendam dia kepada mula keluar. Sebab tu sihir ni adalah berpunca daripada dendam dan dengki. DD, PhD. Penghasut hasad dengki. Baik. Kata iblis, wahai Tuhanku, kalaulah demikianlah keputusan, berilah aku tempoh. Berilah tempoh pada sehingga ke hari mereka dibangkitkan hari kiamat. Artinya apa beri tempoh sini? Beri aku panjang umur. Beri aku panjang umur. Dan atas ini ialah beri aku panjang umur sehingga ke hari kiamat. Sebab tu iblis ni panjang umur tak? Iblis panjang umur sehingga hari kiamat. Kita mati tak? Dia tak mati. Baik. Allah Ta'ala berfirman, dengan permohonan itu, maka sungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempoh. Okey, aku bagi tempoh kamu nak. Tuhan pun tahu dah rancangan dia tu. Sehingga ke satu masa yang termaklum, yakni pada hari kiamat yang terakhir. Apabila sudah ditiupkan sangkakala ke semua atas muka bumi ni, semua akan mati, sekali masa tu pun mati.
bersama dengan manusia yang terakhir dalam muka bumi, masa itu kamu akan mati. Iblis pun berkata, terang-terang dia cakap, apa dia? Wahai Tuhanku, kerana engkau telah menjadikan aku sesat, kerana aku ni dah dicok sebagai sesat, tak apa, no problem. Demi sungguhnya aku akan elokkan segala jenis kemungkaran, kemaksiatan kepada Adam dan zuriatnya dunia ini, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali di antara zuriat Adam itu hamba-hambamu yang dibersihkan dari sebarang syirik, artinya ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Allah Ta'ala berfirman, ini adalah satu jalan yang lurus, yang tetap aku meliharanya. Sesungguhnya hamba-Ku tidak ada bagimu sebarang kuasa untuk menyesatkan mereka, kecuali siapa yang menurutmu dari orang-orang yang sesat, yang spesies kamu ya. Kalau anda kata mana manusia spesies kamu, yes, itu kamu ambil semua. Tapi hakikatnya manusia yang aku beri hidayah ni, ia takkan ikut, membuatlah apa pun. Orang yang betul ikhlas takkan ikut jalan kamu. Dan sungguh neraka jahanam itu tepat dijanjikan bagi mereka yang menurut jalanmu. Baik, ini satu. Baik, jadi ayat ini nak beritahu bahawa Adam turut dicipta Allah dengan kehendaknya, penciptaan Adam melalui tanah sebagai warna bau baik. Seluruh mereka taat pada Allah, kecuali iblis. Kenapa? Tu krisis nilai kejadian. Krisis nilai je sebenarnya. Iblis ni dia tertipu dengan krisis nilai kejadian dia. Dia berasa dia. Sebab apa? Dalam ayat yang lain, qala ya iblis ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu bi yadaya astakbarta am kunta minal 'alin. Wahai iblis, apa yang menghalang kau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan dua tanganku ini? Apakah kamu rasa orang besar atau kamu memang rasa sombong? Qala ana, dalam surah A'raf menyebut qala ana khairum minhu. Qala ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min khalaqtani min narin. Aku lagi baik ciptaan daripadanya. Kenapa? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku daripada api, sedangkan dia kau ciptakan daripada tanah. Sebab tu dalam surah tadi disebut lam asjuda khalaqtatina. Aku tak akan sujud kepada makhluk yang kau cipta daripada tanah tu, sebab darjat tanah lagi rendah daripada aku. Aduh, dia duk main masuk dah krisis nilai. Betul tak dunia hari ni kerana nilai manusia berperang? Krisis ekonomi. Betul tak? Dunia ni semua tahu bahawa ada tak dunia suka berperang? Tak ada sejarah kata bahawa negara kita di Asia ni suka berperang sama sendiri. Penaklukan berlaku. Di zaman Majapahit berlaku penaklukan. Siang pun menakluk sebahagian daripada bumi tanah Melayu ini. Bukan tak berlaku. Zaman Cina, beberapa dinasti pun ada berlaku penaklukan sebagainya. Tetapi tak siapa maknanya kita ni seteruk ditakluk oleh golongan Europe atau golongan Eropah atau golongan Barat. Kita ni diberitahu di dalam buku sejarah, mereka datang kononnya ke Asia Tenggara ni konon kerana repoh. Repoh lah, orang ambil repoh. Dan apa kampung ni tak ada repoh ke? Siapa dia beritahu apa sebab dia datang sini? Bukan sikit dia takluk Indonesia, tanah Melayu, Filipina. Untuk apa pokok Europe ni datang? Dan pokok Britain ni bukan saja negara kita dia, Amerika pun dia takluk dia. Sebenarnya Amerika tu orang Britain dah lah sebenarnya. Orang Britain.